Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 4 Julai 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita tengah hari ini dimulakan dengan sebuah klinik swasta di Kota Padawan yang dijadikan pusat pemberian vaksin PPV telah dipantau oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pemantauan KKM ke PPV Klinik Perubatan Batu Sepuluh itu diketuai Pegawai Perubatan Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta Dr. Fatimah telah diiringi Menteri Muda Pengangkutan Sarawak Merangkap Adun Mambong Datuk Dr. Jerib Susil. Lawatan itu adalah bagi memastikan kelancaran proses dan segala kelengkapan dijalankan dengan teratur dan terkawal. PPV yang keempat diwujudkan bagi program vaksinasi outreach di daerah kecil Padawan tersebut mula dibuka kepada orang ramai pada 29 Jun lepas menggunakan perkhidmatan pendaftaran secara walk-in dengan mensasarkan lebih kurang 1,913 pemohon meliputi 9 kampung di kawasan Bisitang dan sekitarnya untuk divaksinasi. Laporan berikutnya, ketua-ketua kaum dan tuai-tuai rumah harus memainkan peranan dengan proaktif mengesan mana-mana penduduk yang tercicir di kawasan masing-masing agar mendaftar untuk menerima suntikan vaksin. Perkara itu ditegaskan Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Merangkap Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talef Saleh kerana mahu memastikan mereka yang layak menerima vaksin bagi mencapai sasaran imuniti kelompok. Memang kita sudah mempunyai what we call it mopping up di mana kita menggunakan tuan rumah, kita menggunakan ketua kaum, ketua masyarakat untuk mengesan warga-warga di kawasan mereka masing-masing di mana sama ada mereka sudah berdaftar atau tidak. Jadi sebab itulah mop up operation ini sedang kita memang dijalankan, tapi sedang dijalankan dari masyarakat semasa supaya kita mahu kebanyakan ataupun keseluruhan mereka yang layak disuntik ini baru disuntik supaya kita dapat mencapai herd immunity dalam masa kurang-kurangnya pada penghujung bulan Jun. Beliau menjelas demikian kepada media semasa meninjau program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Kampung Selalang pada Sabtu. Pada majlis sama, Datuk Len turut menyampaikan mesej ventilator untuk kegunaan di Hospital Serikeh. Seramai 900 orang penduduk di kawasan Selalang, Kerubung dan Kerapa melengkapkan suntikan dos kedua pada hari pertama program tersebut yang akan berakhir pada Ahad. Selanjutnya pula mengenai perancangan pembangunan kawasan Simanggang yang giat membangun menerusi pelaksanaan pelbagai projek transformasi luar bandar RTP yang dibawa oleh Kerajaan Sarawak. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Merangkap Adun Simanggang Datuk Francis Harden Hollis bersama pihak Jabatan Kerja Raya JKR telah melakukan perbincangan mengenai status pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP yang telah sedang akan dilaksanakan. Menurutnya, antara projek tersebut ialah pembinaan akses jalan baharu, pembinaan jambatan menuju tanah yang belum diterokai termasuk projek bekalan elektrik. Menerusi perbincangan itu, beliau menzahirkan penghargaan kepada agensi pelaksana seperti JKR, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS serta Majlis Daerah Sri Aman MDSA kerana telah memainkan peranan sebagai ejen pembangunan dengan merangkas spesifikasi kerja bersesuaian dengan keperluan rakyat. Berita seterusnya, program vaksinasi bergerak yang diadakan selama 3 hari di Masjid Al-Rayyan, Kampung Tui berjaya menyuntik seramai 1,200 penduduk dari 5 buah kampung di kawasan berkenaan. Menurut Adun Saribas Muhammad Razi Sitam, program yang berakhir pada Ahad itu melibatkan penduduk dari Kampung Serabang, Kampung Tui, Kampung Supa, Kampung Medang dan Kampung Manggut. Jadi hari ini kita dimaklumkan untuk melakukan vaksin dalam jumlah 1,200 macam itulah setakat hari inilah, dan untuk campur esok dijangka sehingga mencapai 1,500 lah dos suntikan, dan di PPV ataupun mobile team yang bergerak berpusat di Masjid Tui ini ia melibatkan suntikan vaksin untuk Kampung Tui, Kampung Mangut, Kampung Supak, Kampung Serabang dan juga Kampung Medang sehingga esoklah, bermula daripada 1 bulan itu sampai 4 bulan.
Bercakap kepada media semasa meninjau proses pemberian vaksin di PPV itu pada Sabtu, Muhammad Razi menjelaskan pusat vaksinasi bergerak itu juga melakukan vaksinasi di Debak dan telah selesai sepenuhnya dengan seramai 2,424 penduduk telah menerima vaksin. Beliau turut menjangkakan lebih 90% penduduk di Dun Saribas mendapat suntikan vaksin sebaik tamatnya pusat vaksinasi bergerak itu pada Ahad. Sebenarnya untuk kawasan, khususnya kawasan saya di Dun Saribas ini, kita telah melakukan vaksinasi mobile team ni bermula di Debak, di mana Debak dah selesai lah dalam minggu ni tadi dengan jumlah 2,424 suntikan yang melibatkan daerah Debak dan sekitarnya. Dan sebahagian daripada kawasan saya dia letak di bawah PPV Dewan Rentap Betong lah, dan juga satu di Dewan Sepauk. Dan saya menjangkakan kalau habis esok kita menjangkakan lebih 90% lah orang kawasan Saribas ini telah mendapat suntikan vaksin. Sementara itu, Ketua Klinik Beladin Dr. Steven Joshua Manuel menjelaskan pusat vaksinasi bergerak itu beroperasi selama 4 hari untuk memberikan suntikan dos pertama kepada penduduk di kawasan itu. So, kita telah beroperasi selama 4 hari, start daripada hari Khamis dan kita akan berakhir esok hari Ahad. So, setakat ini kita sudah memberi vaksin. Kalau campur hari ini habis, kita akan memberi seramai 1,200 orang vaksinasi. Dan dos yang kita pakai ialah dos Sinovac, vaksin bernama Sinovac. Untuk minggu ini ialah dos pertama. Lepas 21 hari kita akan bagi dos kedua. So, untuk memastikan PPV bergerak ini berjalan dengan lancar, kita mempunyai tim daripada KKM dan juga non-KKM lah. So, daripada tim KKN, saya menurunkan 28 orang staff untuk bertugas di sini, dan saya juga mendapat bantuan daripada non-KKM sukarelawan, iaitu daripada tim MyVac, daripada tim Parlimen Batang Lupa dan juga daripada pejabat daerah Maludam dan juga pejabat daerah pusat. Seterusnya di Lingga, dengan adunya Simoy Perry berkesempatan meninjau pusat pemberian vaksin PPV Pejabat Daerah Kecil Lingga pada Sabtu. Dalam tinjauan itu, beliau berpuas hati terhadap kelancaran proses dan menurutnya pelaksanaan program imunisasi berkenaan berjalan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sementara itu, beliau turut memuji inisiatif Kerajaan Sarawak dalam mengambil pendekatan vaksin dahulu daftar kemudian, yang mana amat memudahkan lagi urusan pemberian vaksin secara menyeluruh kepada rakyat. Semasa lawatan tersebut, beliau juga menyumbang air minuman sebanyak 50 kotak kepada petugas serta penerima yang hadir, termasuk menyediakan sarapan pagi kepada petugas-petugas di PPV berkenaan. Pemberian vaksin dos kedua jenis Sinovac yang dijangka selesai pada 7 Julai itu melibatkan seramai 1,045 orang penduduk sekitar Lingga dan Seduku. Manakala di daerah Bauk, pusat pemberian vaksin PPV Klinik Kesihatan Siniawan terus mempergiatkan pemberian dos suntikan vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Menurut Pegawai Perubatan Menguasa Klinik Kesihatan Siniawan, Dr. Muhammad Numan Jeman, seramai 320 orang penerima suntikan dos pertama vaksin jenis Sinovac sejak PPV tersebut beroperasi pada 18 Jun lepas. Bagaimanapun, katanya, terdapat juga para penerima di kawasan berkenaan mendapatkan dos suntikan vaksin di PPV Dewan Bomba Bauk. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak merekodkan sebanyak 361 kes positif baharu pada Sabtu. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan media memberitahu kes-kes baharu itu dikesan di 32 daerah dan menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 66,196. Berikut merupakan daerah-daerah yang merekodkan kes-kes baharu itu. Turut dilaporkan terdapat satu kes kematian baharu direkodkan di Hospital Kapit sekaligus menjadikan kes meningkat kepada seramai 418 orang.
Dalam kenyataan sama, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan 4 kluster baru iaitu kluster Jalan Haji Tahar Kuching, kluster Pagar Tembeduk, kluster 35 Bintulu dan kluster Semuja Serian. Manakala turut diisytiharkan penambatan 5 kluster iaitu kluster Tanjung Kibong Sibu, kluster Jalan Jambusan Bau, kluster Lubuk Nitih Seratok, kluster Sungai Sian Meradong dan kluster Jalan Pinang Riam Miri. Jumlah kluster yang masih aktif pula adalah sebanyak 96 kluster setakat ini. Dalam pada itu, berikut senarai lokasi yang telah diisytihar dan ditamatkan pengisytiharan. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.